Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Umar Akif Aikal bin Zulsafi dari kelas DKM 1A. Nombor ID saya adalah 09DKM20F20. Hari ini saya ingin membuat pementanan tentang membuat rak kasut menggunakan kimpalan. Okey, sebelum tu, apa itu kimpalan? Secara amnya, ia adalah proses menggabungkan dua blend bahan dan membuat satu yang bersepadu. Contohnya, sebilangan besar bahan yang dikimpal adalah logam dan alloy. Kimpalan juga digunakan untuk penyambungan bahan lain seperti termoplastik. Yang kedua, dalam pengelasan haba dibekalkan sama ada dengan arka elektrik atau obor gas atau dengan cara lain. Yang ketiga adalah keperluan yang penting adalah panas, tetapi dalam beberapa proses tekanan juga digunakan. Kimpalan arka adalah bentuk kimpalan yang sangat meluas. Kimpalan arka menggunakan busur elektrik untuk mencairkan bahan sebelum menyatukannya. Kalan kuasa digunakan untuk membuat busur elektrik adalah antara elektrod yang boleh habis atau tak boleh habis, dan logam asas untuk mencairkan logam pada titik kontak. Kawasan pengelasan biasanya dilindungi oleh beberapa jenis gas pelindung iaitu wap atau terak. Ini kerana udara atmosfera dapat berinteraksi dengan kolam pengelasan dan menyebabkan pengoksidaan. Arka elektrik ini dapat menghasilkan suhu melebihi 6300 Fahrenheit atau 3500 Celsius yang cukup tinggi untuk mencairkan logam seperti keludi karbon. Terdapat jenis kimpalan busur seperti logam busur terlindung, kimpalan arka core flux, kimpalan arka terendam, kimpalan arka plasma. Untuk dicontohkan, ini adalah beberapa aplikasi kimpalan arka, iaitu pembinaan kapal, industri automotif, industri pembinaan dan industri mekanikal. Okey, nama saya Zelmi. Saya akan menerangkan tentang proses kimpalan yang sesuai digunakan untuk membuat rak kasut. Okey, terdapat banyak proses kimpalan sebagai contoh art ethylene, MIG dan TIG. Antara proses kimpalan yang sesuai untuk membuat rak kasut ialah MIG. Ini kerana rak kasut menggunakan kepingan besi logam yang nipis. Proses kimpalan MIG lebih mesra pengguna dan senang dikendalikan oleh seseorang. Bahan yang digunakan juga adalah sangat murah berbanding dengan proses kimpalan-kimpalan lain. Selain itu, proses kimpalan MIG juga memberi kadar kimpalan yang lebih cepat berbanding dengan proses kimpalan-kimpalan lain. Ia juga membuatkan pengakhiran pada bahan kimpalan menjadi lebih kemas dan bersih. Oleh itu, proses kimpalan MIG sangatlah sesuai untuk pembuatan rak kasut. Dalam kimpalan MIG, wayar nipis bertindak sebagai elektrod dawai. Ini diambil dari kili yang dipasang pada pistol atau di dalam mesin kimpalan melalui tube fleksibel dan keluar dari muncung pada pistol kimpalan atau obor wayar. Apabila pemicu pada pistol ditarik, wayar tersebut diberi makan secara berterusan melalui tube fleksibel dan keluar pada muncung kimpalan. Arka elektrik terbentuk antara elektrod dawai di benda kerja dan memanaskan kedua-dua logam di atas. Takat lebur logam-logam ini bercampur atau bersatu dan memadatkan gabungan kepingan kerja menjadi satu bahagian kepingan logam. Di bahagian-bahagian logam yang disatukan adalah dipanggil logam asas dan logam yang berasal dari elektrod dawai. Pengisi mix selalu menambahkan logam pengisi pada sendi kerana elektrod dawai meleleh. Hal ini disebabkan telah habis pakai dalam proses elektrod. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang kelebihan dan keburukan jenis kimpalan MIG. Kelebihan kimpalan MIG ialah: yang pertama, ia digunakan untuk mengimpal keluli aluminium dan kimpalannya tahan karat. Kedua, proses kimpalan mudah untuk belajar. Ketiga,
kimpalan yang cantik tapi memerlukan fokus yang tinggi. Keempat, kita tidak perlu membersihkan magnet selepas mengimpal. Dan proses kimpalan pun lebih cepat. Kelima, yang paling penting mestilah kita nak tengok hasilnya. Dan hasil kimpalan bermutu tinggi. Keenam, seterusnya, ia boleh mengimpal semua jenis logam utama. Ketujuh, tidak memerlukan masa yang lama untuk menguasai kemahiran kimpalan MIG. Kelapan, hasil kimpalan bersih. Kesembilan, tidak mengeluarkan asap seperti kimpalan arka. Kesepuluh, akhir sekali, mampu mengimpal pelbagai jenis dan ketebalan bahan. Di setiap kelebihan mesti akan ada keburukan. Keburukan kimpalan MIG ialah: yang pertama, bahan mestilah sangat bersih. Kedua, mekanisme umpan wayar pada mesin murah boleh menyusahkan kerja. Ketiga, kimpalan hanya boleh dilakukan di dalam kawasan tertutup. Keempat, mudah berlaku kecacatan terutama sekali keliangan. Kelima, kos operasi yang sangat mahal. Keenam, kimpalan yang agak lemah berbanding kimpalan arka. Bila kita bercerita pasal type of joint, terdapat sebenarnya banyak jenis joint yang kita dapati di bidang kimpalan tu sendiri. Contohnya kita ada butt joint, kita ada corner joint, kita ada edge, kita ada lap joint dan macam-macam lagi. Tapi kali ni saya nak highlightkan 3 jenis yang penting untuk membuat rak kasut. Yang pertama, kita ada butt joint, kita ada corner joint, kita ada contoh mudahnya ialah bila kita ada satu produk rak kasut, contohnya di gambar di sebelah. Selepas melihat gambar rak kasut tadi tu, kita kena kenal pasti dekat mana kita nak welding, dekat mana kita nak kimpalan. Itulah tugas simbol. Simbol ni kerjanya ialah atau fungsinya ialah untuk kita menentukan dekat mana kita nak welding tu. Kat mana? Dekat sebelah satu side ke, ataupun dekat other side ke, ataupun dekat kedua-dua side tu. Okey, untuk rak kasut ni kita menggunakan fillet welding both side ataupun kedua-dua side-nya sekali. Contohnya macam gambar ni. Tapi apa pula jenis sambungan yang kita gunakan untuk membuat rak kasut? Okey. Sambungan yang kita gunakan ialah corner joint. Okey, kita tunjuk gambar dan anak panah di manakah corner joint itu digunakan. Dan kenapa kita menggunakan corner joint berbanding yang lain ialah corner joint ini dapat membantu menggabungkan antara side di bahagian atas dan juga side di bahagian bawah. So itulah kegunaan corner joint. Tapi penting ke T-joint ni dalam pembuatan rak kasut? Jawapan dia ya. Kita tengok gambar di sebelah. Lepas tengok gambar di sebelah tu, kita boleh menggunakan T-joint untuk membuat rak kasut di bahagian sini. Dia jadi macam gini. Dia T terbalik untuk membantu menyambungkan di bahagian sisi dan juga di bahagian depan, di bahagian melintang. Okey, yang ketiga juga kita boleh memakai butt joint di rak kasut. So butt joint ni dia punya fungsi dia untuk menyambungkan bahagian-bahagian yang selari, dan yang paling pentingnya dia tidak bertindih. Dan kebiasaannya butt joint ni kita gunakan untuk menyambung sendi-sendi yang tidak tercantum. So contohnya lah, kita ada satu bahagian dan kita ada lagi satu bahagian. Kita nak menyambungkan dia, kita boleh menggunakan butt untuk menyambungkan macam ini. So ia umpama macam sendi ni kita buat benda lain, lepas tu satu lagi kita buat benda lain dan kita nak menggabungkan dia. So kita boleh menggunakan butt. So itu ialah kemudahan butt. Tapi kan, kat mana kita nak gunakan butt joint ni? Dekat rak kasut, betul tak? So jom kita tengok gambar dia. Okey, kita tengok gambar tu. Nampak tak?
saya dah cakap, kalau kita nak menggunakan butt joint, kita kena ada bahagian yang selari dan tidak bertindih. So, rak kasut tadi tu boleh menggunakan butt joint disebabkan dia tidak bertindih dan juga kesan dia selari ataupun batang dia tu selari. Meliputi secara ringkas mengenai alat keselamatan dan prosedur untuk jenis yang dipilih kimpalan. Pertama adalah helmet kimpalan dan pelindung sisi. Helmet kimpalan melindungi dari sinaran UV, zarah, serpihan, terak panas dan luka bakar kimia. Pemakaian pelindung lensa yang tepat amat penting untuk kerja yang dijalankan. Yang kedua adalah respirator. Respirator melindungi dari asap dan oksida yang dihasilkan oleh proses kimpalan. Gunakan alat pernafasan yang sesuai ketika menjalankan kerja kimpalan. Ketiga adalah pakaian tahan api. Pakaian tahan api melindungi dari panas, api dan radiasi yang dihasilkan dari proses kimpalan dan melindungi dari luka bakar. Yang keempat adalah pelindungan telinga. Pelindung telinga dapat melindungi dari bahaya kebisingan. Penting untuk memakai pelindung telinga yang sesuai dengan bunyi yang timbul di tempat kerja dan menggunakan penutup telinga yang tahan api jika terdapat risiko percikan api atau percikan masuk ke telinga. Yang kelima adalah kasut dan sarung tangan. Sarung tangan yang bertebat tahan api dan kasut keselamatan yang dilapisi kaki dari keluli melindungi dari kejutan elektrik, panas, api, luka bakar dan benda jatuh.